Assalamualaikum adik-adik semua. InsyaAllah pada kali ini kita akan belajar berkaitan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok pula takrif sunnah, kan? Sunnah ialah sesuatu yang bersumberkan daripada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk apa adik-adik? Tiga, dalam bentuk ucapan, perbuatan, sifat serta akhlak yang digambarkan oleh para sahabat baginda. Okey, Toyib. Sekarang kita tengok sunnah yang boleh kita amalkan di dalam kehidupan seharian kita. Okey, baik. Yang pertama ialah kita bercakap benar. Maksudnya kita cuba ikut sunnah Rasul, iaitu bercakap benar. Jangan kita bercakap bohong. Baik. Toyib. Yang kedua ialah menjadi anak soleh. Bagaimana adik-adik? Kita cuba untuk memberi khidmat yang terbaik kepada mak ayah kita, insya-Allah. Yang ketiga ialah membaca Al-Quran. Sebab membaca Al-Quran ni kita kena melazimi membaca Al-Quran setiap masa dan setiap waktu, supaya lidah kita sentiasa ingat dan berzikir kepada Allah SWT, insya-Allah. Yang keempat ialah menuntut ilmu, iaitu kita berusaha mencari ilmu. Tidak kira lah ilmu ni daripada kecil sampai ke seterusnya, sampai ke peringkat yang tertinggi kalau boleh, insya-Allah. Okey, seterusnya ialah yang kelima, iaitu kita mengasihi orang tua. Maksudnya kita sayanglah dekat mak ayah kita. Baik. Yang keenam ialah kita berbakti kita kepada orang tua kita. Maksudnya kita membuat kebaikan kepada mak ayah kita sehabis baik, insya-Allah. Yang ketujuh ialah kita menjaga kebersihan. Maksudnya bab taharah, supaya kita sentiasa dalam keadaan bersih dan Allah Ta'ala suka dalam keadaan bersih. Taib. Yang ke-8 ialah kita cuba untuk menutup aurat. Okey, bila kita dewasa ni, kita cuba untuk menutup aurat supaya ibadah kita diterima, insya-Allah. Yang ke-9 ialah Nabi SAW, beliau baginda mendahului anggota tangan yang mendahului anggota yang kanan. Maksudnya kita cuba buat apa-apa pun dengan aktiviti kita ni dengan melakukan tangan kanan mendahului yang kanan lah. Senang cerita. Boleh tak faham tak adik-adik? Okey, baik. Sekarang kita tengok sunnah perkataan. Maksudnya semua ucapan daripada Rasulullah SAW yang mana mengandungi tiga. Yang pertama ialah sunnah suruhan. Maksudnya Nabi SAW menyuruh kita membuat kebaikan. Baik, Taib. Yang kedua ialah larangan. Sunnah larangan, maksudnya Rasulullah SAW melarang kita daripada mendekati perkara-perkara yang haram. Kalau boleh kita elakkan, insya-Allah. Yang ketiga ialah sunnah galakan. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk galakan menambah amal ibadah dan juga galakan kita untuk membuat kebaikan setiap masa supaya kita mencapai redha ilahi, insya-Allah taala. Okey, baik. Okey, sekarang kita tengok kelebihan membaca Al-Quran, yang mana Nabi SAW kata apa? Barang siapa yang mempelajari dan membaca Al-Quran, ia akan datang dengan memberi pertolongan di hari akhirat kelak, insya-Allah, serta orang yang mengamalkannya. Ya, bukan senang kita nak mengamalkan Al-Quran ni adik-adik. Kita kena bermula dari bawah, betul tak Amal? InsyaAllah. Okey, baik. Sekarang kita tengok hadis Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW. Nabi gambarkan, maukah aku beritahukan kepada kalian siapakah ahli neraka? Ya Allah, na'udzubillah, kita semua ni tak nak kepada ahli neraka kerana sifat neraka ini panas adik-adik. Syurga sejuk, ya. Baik. Yang pertama ialah orang yang keras kepala. Maksudnya dia keras kepala, dia macam sombong lah. Baik. Yang kedua ialah degil. Dia ujub, dia rasa dia ninggah,
Padahal dia tak pun. Sebab Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bagus di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Baik, yang ketiga ialah orang yang suka membelanjakan hartanya kepada jalan tidak baik. Maksudnya dia suka kumpul harta tapi tidak menginfakkan kepada ke jalan kebaikan. Itu sahaja ya. Okey, Toyib. Okey, Toyib. Sekarang kita tengok sunnah perbuatan. Maksudnya segala perbuatan Nabi SAW yang digambarkan oleh para sahabat Nabi SAW. Okey, seterusnya sunnah mengapa Rasulullah menggunakan anggota kanan. Jawapan dia tentu sekali ialah daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW akan menggunakan anggota kanan ketika mana Nabi SAW memakai kasut dan juga bersuci. Okay. Baik, sekarang kita tengok hadis daripada Anas menceritakan bahawa Nabi SAW dia suka merendah diri, sifat yang pemurah dan juga merendah diri. Kemudian dia terlebih dahulu memberi salam kepada orang lain, even orang lain itu ialah kanak-kanak, kan? Itu sifat yang terpujilah bagi seorang Rasul. Kalau nak banding dengan kita, tidak. Kita tengok budak-budak ni, kita rasa kita nigah, padahal kita tak pun, kita action je lebih, betul tak? Baik, sekarang kita tengok hadis daripada sahabat Nabi Huzaifah berkata, Nabi SAW ni dia suka membersihkan diri dengan apa? Apabila dia tidur, dia bangun, dia terus menggosok gigi dengan menggunakan kayu siwak. Kepentingan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Yang pertama ialah bukti kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Dengan apa adik-adik? Dengan kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Yang kedua ialah mendapat syafaat Rasulullah SAW di akhirat. Bagaimana? Dengan kita mendapat pertolongan daripada Rasulullah SAW. Pada di akhirat kelak, pertolongan yang kita akan cari ialah orang yang paling banyak selawat kepada Rasulullah. Tentu sekali dia akan mendapat syafaat pertolongan dari Rasulullah tersebut. Jadi kita tak dapat tidak perlu memperbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah terhindar daripada melakukan perkara yang dimurkai yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Yang keempat ialah membentuk umat peribadi yang mulia dengan hasil kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Seterusnya, barangkali yang terakhir ialah kita istiqamah dalam beribadah dengan kita melakukan sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan Rasulullah di dalam kehidupan kita. Kita menghidupkan, mengimarahkan sunnah, sunat yang fardu dan sebagainya. Kita tinggalkan yang haram supaya kita sentiasa dekat dengan Rasulullah SAW.